Saya, Jesslyn Doris Ubakia dan Fazrina Arisha dari kumpulan 10 ingin membincangkan tentang perbandingan isu pengangguran di negara Malaysia dan Indonesia. Sebanyak 3.2% kadar pengangguran yang berlaku di negara Malaysia, atau 510,000 orang dicatatkan setakat 31 Disember. Penduduk dalam lingkungan 15 hingga 64 tahun yang berada dalam pasaran buruh. Daripada 51,000 orang yang menganggur itu terdiri daripada masih belajar, tidak menawarkan diri untuk bekerja, ataupun menjadi suri rumah yang telah bersara. Kebanyakan daripada mereka menganggur disebabkan mereka sedang mencari pekerjaan, belum menemukan pekerjaan yang sesuai ataupun menunggu jawapan daripada majikan. Manakala negara Indonesia mencatatkan kadar pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Didapati golongan berusia 15 hingga 24 tahun merupakan paling tinggi, yaitu mencecah 20.46% pada Ogos tahun lalu. Golongan pengangguran yang wujud di negara Indonesia juga berpunca daripada kesan yang sama dari negara jiran, yaitu negara Malaysia. Justru itu, situasi ini memerlukan perhatian yang serius daripada pihak kerajaan kerana demografi di negara itu akan berubah sepanjang 2020 hingga 2030. Seterusnya merupakan persamaan faktor berlakunya pengangguran di kedua-dua buah negara ini, iaitu Malaysia dan Indonesia. Faktor yang pertama adalah bilangan graduan yang meningkat setiap tahun dan memasuki pasaran buruh. Perkara ini telah menyumbang kepada peningkatannya pengangguran, kerana apabila setiap tahun terdapat ramai lepasan graduan yang baru memasuki pasaran buruh dan mereka masih tidak biasa dengan keadaan seperti itu dan menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan sebarang pekerjaan. Maka mereka secara tidak langsung mereka telah berada di dalam kategori penganggur dan menyumbang kepada peningkatannya pengangguran. Perkara ini berlaku di kedua-dua buah negara yang telah dikaji. Persamaan yang seterusnya ialah sikap lepasan graduan itu sendiri yang terlalu memilih pekerjaan. Mereka yang terlalu meletakkan harapan tinggi sebelum mereka graduan, iaitu mereka beranggapan selepas tamat pengajian, mereka yakin bahawa mereka akan mendapat pekerjaan yang setaraf dengan pengajian mereka. Maka, mereka tidak mahu untuk mencari pekerjaan yang lain sedangkan masih ada kekosongan di sektor-sektor yang lain. Oleh itu, sikap seperti ini hendaklah dihapuskan agar pengangguran di sesebuah negara itu dapat dikurangkan. Persamaan yang ketiga, iaitu ketidakupayaan melakukan sesuatu pekerjaan yang baharu juga merupakan faktor pengangguran di antara kedua-dua buah negara ini. Masa kini, majikan lebih mementingkan mobiliti pekerja itu untuk melakukan atau mahir lebih dari satu perkara. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu mampu untuk membaiki kereta, maka dia juga perlu ada kemahiran lain seperti menguruskan bahagian keuangan dan hal-hal yang lain. Hal ini kerana individu yang berkemahiran lebih dari satu perkara sangat menjadi permintaan di pasaran buruh. Persamaan yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat di kedua-dua buah negara ini yang telah menyumbang kepada peningkatannya jumlah pengangguran. Hal ini berlaku di mana semua pekerjaan telah diambil alih oleh komputer dan mesin. Maka peluang untuk rakyat di Malaysia dan Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan itu agak sukar, melainkan seseorang itu mempunyai pengalaman dalam mengendalikan mesin dan komputer. Baiklah, kita beralih ke bahagian perbezaan pula.
Perbezaan yang pertama adalah punca utama yang menyumbang kepada pengangguran di Malaysia adalah kebanjiran pendatang asing yang telah bermaharajalela di bumi Malaysia ini. Terdapat sesebuah badan yang telah membawa masuk pendatang asing di Malaysia secara tidak sah dan mereka telah memonopoli pekerjaan yang ada terutamanya di sektor pembinaan dan perkilangan. Terdapat juga sektor-sektor lain yang telah mengutamakan pendatang asing berbanding penduduk tempatan kerana majikan berpendapat bahawa pendatang asing ini upah mereka lebih murah berbanding dengan penduduk tempatan. Oleh itu mereka lebih menyukai untuk mengambil pendatang asing berbanding penduduk tempatan. Oleh itu penduduk tempatan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Berbeza pula dengan Indonesia di mana punca utama mereka adalah kepadatan penduduk. Di Indonesia merupakan negara di kedudukan yang keempat negara terpadat di dunia, telah membuktikan betapa tingginya saingan mereka untuk mendapatkan sesebuah pekerjaan. Bukan itu sahaja, dengan keadaan dan keterampilan mereka yang tidak kemah juga menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua merupakan perbezaan yang kedua ialah perbezaan yang kedua juga masih juga punca utama Malaysia dalam pengangguran, iaitu sikap rakyat yang memilih pekerjaan yang telah menjadi amalan. Rakyat Malaysia terlalu memilih sesuatu pekerjaan itu sedangkan masih banyak lagi sektor yang memerlukan tenaga buruh. Sebagai contoh, di sektor perkilangan, tidak ramai orang Melayu yang sanggup untuk bekerja di kilang kerana bagi mereka gaji rendah dan tempat kerja yang tidak selesa. Berbanding dengan Indonesia yang tingkat kemiskinan mereka yang sangat tinggi dan pengangguran kebanyakannya berasal dari mereka yang di bawah masalah kemiskinan, dan mereka sangat sukar untuk mendapatkan satu pekerjaan itu kerana mereka kadar kemiskinan mereka tinggi. Jadi mereka sukar untuk mendapatkan sesebuah pendidikan yang lengkap dan baik, dan juga sukar untuk mereka mengasah keterampilan diri. Mereka juga sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik kerana mereka berasal dari golongan miskin. Kesimpulannya, peranan belia pada hari ini sebagai tunjang kepada kemakmuran ekonomi negara adalah penting untuk memastikan belia, terutamanya para graduan, bukan sahaja memperolehi pekerjaan, malah memperolehi pekerjaan yang berkualiti dan setara dengan kelayakan mereka. Situasi pasaran buruh pada masa kini adalah sangat mencabar, sehingga menyukarkan pelbagai golongan untuk mendapatkan pekerjaan mereka. Pelbagai inisiatif dan dasar-dasar dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan isu ini berlaku. Oleh itu, semua belia haruslah sentiasa melahirkan sikap rajin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan negara, agar tidak memberikan kesan yang buruk kepada semua pihak, terutamanya kepada ekonomi negara. Sekian, terima kasih.